keeps you awake at night? What are your hopes and dreams? What if you could plan your life better? At Philip Capital, we understand every client is unique. Your financial needs evolve over time. An Asian integrated financial house with global operations, we are well versed to address your needs and make your investment journey smoother. Our humble beginnings as a broker in Singapore began in 1975. Today, with more than 5,000 employees across the globe, we serve retail and high net worth individuals, family offices, corporate and institutional customers. Over 1 million clients entrust Philip Capital with more than $35 billion in assets under management. Philip Capital was the first to bring online trading platform Poems to Singapore retail investors in 1996. Today, with our wide range of trading platforms and mobile apps, including Poems 2.0, you can trade conveniently and gain leveraged access to global futures, forex, and bullion. As a strong proponent for investor education, we strive to keep you informed through research reports and charting tools. Seminars and webinars are also regularly held to promote financial literacy. At Philip Capital, we also empower you to monitor your portfolio with MyWealth app. If you lack time to self-monitor, tap on the investment expertise of our professional portfolio managers. Our financial advisors will advise you on investment instruments such as equities or mutual funds available across our network offices. Besides investment goals, you may have protection and saving needs. We offer regular savings plans and a wide range of insurance products to protect you and your loved ones. We can also cater to your estate needs in local and international properties through our property consultancy arm. At Philip Capital, we believe in thinking global and acting local. Our Philip Investor Centres and branches across our network offices are strategically located to offer you a one-stop solution to all your financial needs. We provide solutions with API capabilities, online trading, wealth management platform solutions to over 100 financial institutions across the Asia-Pacific region, enabling our B2B partners and their clients the convenience to trade global markets seamlessly. We also provide advisory solutions on corporate finance matters, such as IPO, mezzanine financing, and corporate restructuring. With over 45 years of expertise and growth, fueled by our clients' trust, Philip Capital has grown into an integrated financial house with a growing global presence. We seek to continue to listen, understand, and to make your investment journey smoother. We are your partner in finance. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersua sekali lagi dalam sesi ini. Alhamdulillah. So hari ini saya bawakan sesuatu yang special sedikit. Kelainan. Mungkin biasanya kita go through annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Tetapi untuk hari ini saya nak bawakan kepada anda satu cara ataupun kaedah melabur yang mudah. Okay. So kaedah melabur saham yang mudah, yang mana saya akan go through dan explain insyaAllah dalam sesi ini. Dan sementara itu anda boleh kongsikan video ini agar lebih ramai rakan-rakan kita yang dapat turut serta untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut bagaimana cara untuk melabur saham dengan cara yang mudah. Okay, so itu yang kita akan go through hari ini. Alright, so as an introduction, tadi saya telah mainkan satu video berkenaan dengan Philip Capital. Saya akan brief dengan lebih lanjut berkenaan dengan Philip Capital ini dalam presentation insyaAllah. Dan kita mulakan sebagai pengenalan. Okay, so mungkin ada yang belum kenal dengan saya, so izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli. Saya merupakan affiliate syariah registered financial planner bersama dengan MFPC. Okay, dan
currently saya mempunyai 2 lesen. Okay, so satu lesen yang dipanggil FPMR yang saya ambil dengan SIDC, dan lesen yang kedua ialah merupakan lesen unit trust yang saya ambil bersama dengan FIMM. Okay, so currently saya merupakan premium advisor di TSI, ataupun nama panjangnya The Sophisticated Investor Group. Okay, short form normally kita panggil sebagai TSI. Saya juga merupakan financial consultant bersama dengan Philip Mitchell Berhad, dan currently saya merupakan senior marketing representative 2 di Philips Capital Management Sdn Berhad. Dan as of 2021, beberapa pencapaian yang sudah alhamdulillah saya capai, antara ialah sebagai $1 million producer, dan juga sebagai top producer di TSI Group untuk bulan Mei, Jun, Julai dan juga Ogos bagi kategori PMA, dan juga beberapa kategori ataupun beberapa bulan dalam kategori PMAT. Okay, so itu serba sedikit berkenaan dengan background saya. Okay, so mungkin anda ada yang dah kenal, tapi mungkin juga sebelum ini ada yang belum kenal. So hopefully lepas ni anda dah kenal siapa saya. Alright, so Philip Capital, tadi saya dah mainkan sedikit video, corporate video berkenaan dengan Philip Capital. So actually siapa sebenarnya Philip Capital ni? Okay, so mungkin sebelum ni orang ingat nama Philips tu untuk beberapa barang elektronik. Okay, tetapi untuk Philip Capital, kita bukan syarikat elektronik. Okay, tapi kita merupakan syarikat yang menyediakan berbagai jenis servis dalam sektor financial. Okay, so Philip Capital ditubuhkan pada tahun 1975 di Singapura sebagai salah satu syarikat broker. Okay, so syarikat broker ni macam di Malaysia, normally kalau kita buka TDS account ataupun trading account, kita buka dengan broker. Broker tu contohnya macam M+, Melaka Securities, ataupun kita buka dengan Maybank Investment, atau mungkin ada juga di kalangan kita yang buka dengan RHB Investment. Ada juga mungkin dengan beberapa syarikat broker ni. So itu ialah broker. So Philip Capital bermula di Singapura tahun 1975 sebagai syarikat broker, broker saham. Kemudian dia berkembang dari masa ke semasa sehinggalah kini ni Philip Capital merupakan integrated Asian financial house yang menyediakan berbagai jenis servis ataupun products offering untuk clients di seluruh dunia. So currently employees di Philip Capital di seluruh dunia lebih daripada 5,000 orang. Okay, dan juga asset under management currently lebih daripada 44 billion US dollar. US dollar bukan 44 bilion ringgit, 44 billion US dollar. Dan currently client lebih daripada 1 juta di seluruh dunia. Ini merupakan tempat ataupun global networks, footprint yang Philip Capital ada. Antaranya of course di Singapura sebagai tempat bermula dan juga di sebagai main headquarters. Kemudian ada juga di Malaysia, kemudian ada di Cambodia, di Vietnam, di Indonesia, di Thailand, di China, Japan, India, UAE, UK, France, Turkey, Australia dan juga tidak lupa di USA, di United States juga ada. So ada 15 countries currently Philip Capital beroperasi, dan beberapa products ataupun servis yang ditawarkan as a Philip Capital as a group, the whole group dia menawarkan berbagai jenis produk ataupun servis yang ditawarkan. Antaranya of course stock broking, ada juga untuk private equity, ada juga untuk debt capital market, fund management, unit trust, insurance, dan of course takaful, investor relation, property consultancy dan lain-lain. So di Malaysia bukan semua ada, tetapi ini adalah produk as Philip Capital as a group. Dia menyediakan berbagai jenis produk dan juga servis untuk berbagai jenis klien. So kita kembali kepada tajuk utama kita, iaitu melabur saham cara yang mudah. Tadi saya dah ceritakan sedikit berkenaan dengan Philip Capital. So hari ini saya akan go through, mungkin kita akan buat dalam beberapa siri lah, sebab kalau kita tak sempat nak finish the whole presentation ni sebab mengambil masa yang panjang, so kita akan buat dalam series setiap hari. InsyaAllah kita akan continue dalam siri-siri sambungan. So sebelum kita bermula untuk melabur, untuk mungkin nak decide melabur saham ke, nak melabur dalam unit trust ke, nak melabur dalam crypto ke, so
the first ataupun main things yang kita kena buat adalah untuk identify kita punya financial goal ataupun kenapa objektif kenapa kita nak melabur tersebut. Okay, sebab different people at the different age ada different purpose dan juga different objective. Okay, so mungkin orang yang dah habis belajar, dia dah bermula bekerja, so dia dah start melabur kerana objektifnya mungkin untuk menyediakan duit untuk membeli rumah contohnya. Okay, untuk membeli rumah, atau juga mungkin orang yang baru berkahwin dan juga telah memiliki anak, so dia punya objektif mungkin lebih kepada penyediaan dia punya education fund bagi anak-anak. Ada juga mungkin yang dah start bekerja, objektifnya adalah untuk menyediakan retirement fund dia. So mungkin dia nak retire lebih awal, dia tak nak retire by 60, mungkin dia nak 50 dia nak retire. So dia nak sediakan fund tu lebih awal, dan dia juga boleh ada option untuk berhenti bekerja ataupun bersara dengan lebih awal. Mungkin juga ada orang yang mungkin dah retire, okay, dia punya objektif lah untuk mendapatkan pulangan tahunan sebagai dia punya expenses tahunan, dan juga dia boleh bagi kepada expenses bulanan dia. So different people at a different age, dia ada different objective. So identify your objective first before you decide untuk melabur. So kenal pasti tujuan anda melabur, financial goals anda ke arah mana, bagi memudahkan proses untuk anda lalui pelaburan tersebut. Ini seperti macam mana kita memandu kereta. So kita kalau nak mandu kereta, kita kena ada objektifnya, kita nak sampai ke mana, destinasi dia. Okay, sebab kalau kita tak ada destination, kita akan pandu kereta dan kita akan pusing sampai habis minyak. Okay, so kita membazir minyak, kita membazir duit tol, kita membazir masa kita, sebab kita tak ada destination yang nak dituju. Berbanding kalau orang yang ada destinasi, contohnya dia daripada KL, dia nak pergi ke Perlis. Okay, so dia nak pergi ke Perlis, dia ada berbagai option yang dia boleh guna. Okay, so dia boleh buka Waze ataupun dia boleh buka Google Maps, ataupun any other navigation yang lain lah, mungkin ada Garmin ke dan sebagainya. So dan dalam option tu pun, kalau buka di Waze akan bagi a few option, okay, jalan yang anda nak lalu. Ada yang mungkin tol harga ni, kalau ini jalan dalam, yang ini mungkin campur jalan dalam jalan bertol, berapa fees, kemudian dia bagi berapa anggaran masa ketibaan ataupun berapa tempoh perjalanan tersebut dan sebagainya. Okay, begitu juga dengan melabur. So kalau kita dah ada set a destination, apa yang kita nak capai tersebut, kemudian kita ada berbagai option. Kita ada berbagai jenis pelaburan. Sama ada nak melabur dalam saham ke, unit trust ke, dalam crypto ke, kita nak dalam property ke. Okay, so ada berbagai vehicles yang kita boleh gunakan. Alright, so yang penting kita boleh capai kepada destinasi kita dengan selamat pertama, okay, dan juga dalam tempoh masa yang kita inginkan. Okay, so mungkin kita nak leisure, kita nak sampai, so kita mungkin guna jalan dalam, jalan tepi pantai contohnya kan. So lebih leisure lah, kita tak ada benda yang terdesak. Tapi kalau kita ada urgency untuk sampai before certain time, okay, so kita kena ambil pilihan yang lebih pantas. Contohnya mungkin guna highway, dan juga kita boleh cruise along the highway tu pada speed limit yang lebih laju, berbanding kalau jalan dalam mungkin 60 ke 80 km sejam. Kalau lalu di highway mungkin dah 110 km sejam. So the first thing yang saya nak tegaskan kat sini, okay, adalah untuk anda identify terlebih dahulu, kena pasti apa objektif anda melabur. Okay, jangan risaukan apa vehicle yang ada, nak labur dalam apa, berapa nak lagi. So identify dulu kenapa anda nak melabur, apa tujuan dia. Okay, so lepas dah clear tu, then baru kita pergi kepada option, apakah pilihan yang ada. Okay, sebab different investment vehicles kita panggil ni, saham, crypto, property ni, dia ada different risk, dia membawa return juga dengan kadar yang beza. So itu step kedua untuk identify anda punya risk. Okay, tahap anda boleh terima risiko tersebut. Okay, so produk yang saya nak offer ataupun saya nak memperkenalkan pada hari ini adalah berkenaan dengan private mandates. Okay, mungkin ada orang yang dah biasa dengar perkataan private mandates, atau mungkin orang biasa dengar dengan nama private managed account.
Atau mungkin juga ada orang dengar nama dia PMA ataupun PMAT dan sebagainya. Basically dia membawa maksud yang sama, iaitu servis yang mana licensed fund manager akan uruskan pelaburan saham bagi pihak klien, okay, 100%. Okay, daripada A sampai Z, fund manager yang akan uruskan. Okay, so mungkin juga ada yang confused, tapi apa beza dia tuan antara perbezaan private mandates dengan unit trust ni? Okay, so unit trust pun ada fund manager uruskan, private mandate pun ada fund manager uruskan, tapi apakah perbezaan dia sebenarnya? Okay, so let me explain dengan lebih details berkenaan dengan perbezaan unit trust dengan juga private mandates. Kalau dalam unit trust, ataupun yang kita panggil collective investment scheme, collective investment scheme meaning ada beberapa investor, contohnya saya, okay, kemudian adik saya, dan juga kawan dia, 3 orang, nak melabur dalam satu unit trust fund. So kami allocate modal masing-masing. Contohnya mungkin saya allocate 50,000, adik saya 100,000, kawan dia 200,000. Okay, so kita ada modal ni, kita bagi kepada fund manager yang akan menguruskan, dipanggil unit trust fund. Okay, so unit trust fund ni kita bagi nama dia, contohlah namanya unit trust fund A nama dia. Sebab dalam setiap unit trust dia ada nama fund yang tersendiri. Kita panggil lah senang, fund A contohnya. So fund A ni akan diuruskan oleh seorang fund manager. Okay, so fund manager collect duit ramai-ramai, masukkan dalam satu fund, kemudian fund manager ni akan execute dia punya buy and sell apa semua tu ke Bursa Malaysia ataupun ke global stocks ataupun ke pasaran selain equity, contohnya mungkin dia masuk dalam fixed income, dalam sukuk, mungkin juga dia invest dalam money markets, atau apa-apa instrumen yang lain. Alright, so dari persegi ownership, contohnya kalau the fund manager buy shares, dia beli contoh saham TNB, contoh dia beli saham TNB, so the shareholder kepada saham TNB itu adalah fund A. So kalau nampak dalam the shareholder, kalau dia beli banyak dalam shareholder top list tu, nama akan keluar adalah fund A, bukan nama fund manager, bukan nama investor. Okay, sebab the ownership adalah atas the fund itself, fund A tadi tu. So whatever dividends, okay, ataupun corporate exercise yang dapat daripada TNB contohnya, dividend ataupun dia bagi right issue ke, dia bonus issue ke, yang akan dapat adalah fund A ni, bukan investor, bukan juga fund manager. So meaning kita akan dapat indirectly, sebab kita ada kita punya portion ataupun kita punya share dalam fund ni. So it's a layer lah. So investor kat sini ada fund, kemudian ada company yang dia miliki. Alright. So apa-apa corporate exercise dapat kepada fund A, dan juga in term of shareholder, fund A adalah shareholder kepada saham-saham yang dibeli. Bukan investor, bukan saya, bukan adik saya tadi tu, bukan kawan dia, bukan juga fund manager ni. Okay. So perbezaan kalau dalam private mandates, okay, ataupun fund management ataupun managed account yang kita panggil tadi tu, nama yang sama semua tu, yang mana setiap investor, okay, dia akan lantik fund manager, ada dedicated fund manager. So fund manager tu yang akan tolong execute the buy and selling of the stocks bagi pihak clients. Okay, so contohnya saya lah kat sini. So saya bagi modal, okay, so fund manager akan uruskan jual dan beli saham saya bagi pihak saya. So meaning the share, saham ni adalah milik saya, bukan milik fund manager, bukan milik unit trust ke dan sebagainya. So saham-saham contohnya saya beli, fund manager tu belikan saya saham TNB. So ownership saham tersebut, saya adalah shareholder kepada saham TNB tu. Dia mungkin juga invest dalam saham contohnya Nestle. Okay, so sebenarnya saya adalah the right ownership ataupun shareholder kepada saham tersebut. Fund manager hanya tolong executekan, dan juga tolong untuk monitor, dia nak buat analisa, dia nak pilih stocks mana yang sesuai, bila nak beli, bila nak jual, harga berapa nak beli, berapa lot nak beli, bila nak jual, berapa lot nak jual. Semua itu kita bagi kepada fund manager. Okay, tapi all the benefits of the stocks yang kita miliki akan dapat kepada kita. Contoh capital gain, saham tu naik, kita dapat untung semua, bukan dapat kat fund manager. Okay, saham tu naik 10%, 10% lah naik dekat pegangan kita. Fund manager tak boleh ambil daripada situ. Sebab nanti saya akan detailkan, sebab kita bayar kepada fund manager on the management fee. Okay, so dia tak boleh ambil sesuka hati. Okay, dia untung ni banyak ni, so dia nak ambil portion tak boleh.
Dia ada clause dia yang tersendiri dalam agreement berapa yang dia boleh ambil. Right? So tapi kalau capital gain semua tu dapat kepada saya. Kedua dividen. In term of dividen, kalau TNB bagi dividen, saya dapat semua tu dalam masuk account saya balik. Okay. Dan juga corporate exercise, contohnya bonus issue, dia bagi free warrant ke, dia bagi unit tambahan, dia bagi one to one ke kan, dia bagi kalau saya ada 10,000 unit, dia tambah lagi 10,000 unit. So semua tu akan dapat kepada account saya. Okay, so that's why kita panggil dalam manage account tu lah yang akan dimasukkan semua tu. Dividend ke, capital appreciation ke, dapat corporate exercise, bonus issue, right issue, semua tu akan dapat balik kepada saya. Bukan kepada, macam kalau dalam unit trust akan dapat kepada the fund itself. So harapnya jelas berkenaan dengan perbezaan. Mungkin ada orang confuse macam sama kan dengan unit trust, tapi sebenarnya ada perbezaan dia. Okay. So itu sedikit perbezaan unit trust dan juga saham. Kemudian kita tengok apakah jenis-jenis servis yang kita akan dapat jika kita subscribe kepada di servis. Sebab normally people akan tanya saya, okay, tuan boleh tak tolong uruskan saham saya. Ini normal saya akan dengar daripada mana-mana orang pun. Kalau orang tu aktif dalam saham, orang akan datang dan minta dia uruskan. Tapi sebenarnya tak boleh. Sebab under SC punya guidelines, dia ada beberapa activities yang memerlukan kepada license, special license. Dalam CMSA 2007, Akta CMSA itu menetapkan a few activities yang memerlukan kepada lesen. So nak manage duit orang, duit saham orang, bukan boleh ambil sesuka hati. Even though saya tahu mungkin ada kat luar yang membuat so-called sebagai fund manager lah, ambil collect duit daripada orang dan dimanagekan. But in term of legality, benda tu tak boleh unless orang tu, that person ada license daripada SC, dan dia boleh buat lah the fund management tu. Ada beberapa activities, salah satunya ialah on the fund management. So fund management memerlukan kepada license. Okay, kena ambil license. Bukannya sebab kita power kita boleh tradekan dia orang. No. Okay, so itu very dangerous. Kalau dapat tangkap memang okay, so memang teruk jugalah dia punya denda dia. Okay. Alright, so ini servis yang anda akan dapat sekiranya anda subscribe kepada this private mandate. Okay, so tadi orang nak labung dengan saya tak boleh ambil duit dia. Okay, tapi saya boleh arahkan, pertemukan dengan fund manager yang akan boleh uruskan duit dia. Okay. So itu sebenarnya sebab ramai orang jumpa saya nak tolong ni bagi duit, nak bagi modal kan, suruh labur apa semua. Saya tak boleh. Sebab saya tak ada license untuk that fund management. Okay. Belum ada lagi. Okay. Tapi kalau siapa yang ada 20 juta, okay, kita boleh bincang lah. Okay, insyaAllah. Saya boleh ambil dia punya license tu dan saya boleh managekan 20 million and above. Okay, tapi kalau 100,000, 200,000, saya boleh kenalkan lah dengan fund manager yang boleh uruskan duit anda tu untuk labur dalam saham. Okay. So servis yang anda akan dapat sekiranya anda menggunakan this fund management adalah anda akan dapat portfolio managers. Okay. So anda dapat dedicated for portfolio managers yang mana di belakang portfolio manager ni sebenarnya ada team dia. So dia tak buat seorang-seorang lah. Okay, dia bukan Lone Ranger lah, dia bukan Rainbow seorang-seorang kan. So dia ada team yang akan support dia dan juga bantu dia. Yang pertama dia ada research analyst. Okay, so research analyst ni akan buat kajian lah, akan buat research, pergi dengar presentation daripada company, kemudian buat report, analyze market dan sebagainya. Itu kerja research analyst. Of course fund manager juga akan buat dia punya study lah, analisis dia, tapi dia akan dibantu juga dengan untuk feed on, sebab stocks dekat Malaysia banyak ada almost 1,000 stocks. So nak buat kajian individu stocks tu ambil masa lah. So saya pun kalau kita tengok kita punya annual report, kita buat berdasar-dasar pun baru dalam 45 report selepas beberapa bulan ni. So kalau nak managekan untuk duit orang, dia of course tak boleh buat seorang lah. Dia perlukan support system dia. Dan of course dia ada research analyst, kemudian dia ada chief investment officer, kita panggil sebagai CIO. So CIO ni sebenarnya dia akan oversee all the investment. Di Phillip Capital kita ada seorang CIO yang mana dia akan overlook all the fund managers di bawah dia, dan juga the investment setiap daripada fund manager tu. Dia sebagai on top of fund manager, dia ada CIO.
Okay, so CIO dia akan overseas all the investment related di bawah Affiliate Capital. Okay, dan juga dia ada dedicated product and development team. Okay, so product development team ni akan jaga, of course lah, macam jaga account kita, nak buka account kita, jaga kita punya reporting, kita punya access pada portal dan sebagainya tu. Fund manager of course tak boleh buat lah semua benda tu. Dia nak kena monitor market, dia nak kena execute all the trade sebagainya. So tak sempat lah nak korang nak minta account, nak minta slip, transcript dan sebagainya tu. Kita ada dedicated team yang akan jaga. Alright, so seperti anda dapat, bukan hanya sekadar seorang fund manager, okay, tapi behind the fund manager tu sebenarnya ada lagi team dia yang akan support dan juga bantu dia. So that is the service yang akan dapat. So jangan ingat anda dapat bayar servis kat dia seorang je. Sebenarnya dia seorang belakang tu ada lagi team yang akan tolong bantu dan juga support dari segi pengurusan dan juga proses-proses untuk pelaburan tu. Sebab proses melabur ni bukan macam simply ni kita kena keep record kita kena buat, ada basis kenapa kita buat kajian, kita buat investment, kemudian kita kena ada dia punya record lah, kita beli bila, jual bila, berapa lot untuk orang ni, berapa lot kita belikan untuk orang ni, berapa lot kita jual, tu semua kena ada sistem. Kena keep track record dan juga kena bagi kepada clients lah, untuk client kalau dia nak lihat, dia ada benda tu. So it's very transparent. Kita akan bagi kepada clients nanti portal, akses kepada portal yang anda boleh, sebagai client anda boleh log in, anda boleh tengok anda punya portfolio, saham apa sekarang anda pegang, bila saham ni contohnya TMB tu, bila dia fund manager ni beli, berapa harga dia beli, berapa lot dia beli, bila dia jual dan sebagainya tu semua ada. Berapa servis, berapa charges yang dikenakan in term of brokerage dan sebagainya tu anda akan nampak, dan anda juga boleh tengok. Kalau untung dia akan tunjuk untung, kalau rugi of course dia akan tunjuk juga rugi. Okay, it's very transparent. Nothing to hide. Tak ada nak selindung apa-apa. Because this is your money. Okay, you bagi mandate atau bagi amanah kepada fund manager, so dia kena execute according to mandates yang anda berikan. Alright. So, seterusnya, what is so good about discretionary fund management ni? Apa yang bagus sangat fund management ni? So, yang pertama tadi of course sebab kita dah lantik fund manager untuk uruskan saham kita. So, kita bebas ataupun free from making day-to-day investment decision. So, kita tak adalah nak monitor trading platform tu setiap jam. Kalau anda bekerja, anda boleh buat kerja anda. Okay. Kalau anda nak tengok, anda boleh log in dan boleh tengok anda punya pegangan. Okay. Tapi tak semestinya anda perlu log in sentiasa untuk tengok. Sebab anda dah ada fund manager. Okay. So, kenapa anda nak pening-pening kepala nak tengok? Saya tahu memang orang yang baru belajar saham, okay, yang ada mungkin portfolio dia, setiap minit dia tengok kan, sebab saham ni naik every detik kan, setiap saat dia naik. So dia nak tengok saham dia untung rugi, sebab pagi mungkin rugi, petang untung. Kadang-kadang semalam untung, hari ni dah rugi. Okay, so dia, orang saham ni dia tak boleh duduk diam. Keep on nak buka KLC screener, nak buka dia punya trading platform dia kat mobile kan, kat handphone. Kadang-kadang dalam meeting curi-curi buka kan. Ini semua perkara biasa. Saya juga dah laluinya masa saya bekerja dulu. Dan juga of course dia ada kekangan in term of, kalau dalam meeting contohnya, meeting yang paling important meeting, and saham anda jatuh 30% contohnya, tak akan menggelabah waktu tu nak buat apa. Dan waktu tu lah anda tengah buat presentation, tengah buat presentation, ada notification masuk, oh saham jatuh. Sebab kita boleh, kalau KSC screen contoh, kita boleh bagi alerts. Kalau contoh jatuh saham ni certain percentage, alert kat kita. So kalau alert time tu pun kita tak boleh nak buat apa, sebab kita ada tengah buat kerja kan. Sama ada mungkin anda tengah meeting ke, anda dekat kawasan yang tak ada line ke contohnya, apa-apalah. Tapi sebab waktu during bekerja, waktu perdagangan Bursa Saham Malaysia adalah pada waktu bekerja, pukul 9 pagi sampai 5 petang. Okay, rehat pukul 12.30 sampai 2.30. Tapi waktu tu rehat pun dia tak boleh execute. Bolehlah kita nak queue sebagainya, tapi nak tengok after that macam mana. Kalau ada time tu meeting jatuh negatif 30, kita nak buat apa? Kita kepala tengah fokus kat presentation kita kan. Tanya pula bos, ada tanya soalan ni. Lepas tu bos kepada bos tanya pula soalan, kita dah
bercampur-campur kan. Kejap ni, dia nak buat apa? Nak cut loss ke? Nak average down ke? Nak biar dulu ke? Kan saham ni. Tengah rugi ni negatif 5,000 contohnya. Banyak tu kan, negatif 5,000. Betul presentation pula kan. Tak ke apa menggelabah. Ataupun anda seorang doktor contohnya. Anda dalam operation theatre kan. Anda tengah operate orang. Saham anda jatuh waktu tu. Takkan anda tinggal anda punya patient kan. Kalau operation 4 jam, mungkin 12 jam So clients is free from making day-to-day investment. So let the fund manager manage your punya saham tu, sama ada nak cut loss ke, nak beli ke, nak buat apa dengan keadaan semasa tu, let the fund manager manage. Sebab dia ada team dia dah ada research dia dan dia tahu nak buat apa. Dan juga dia monitor market tu. Kerja dia memang itulah, tengok tengok pasaran saham, tengok kajian, tengok news dan sebagainya. Itulah kerja hakiki dia. Macam kita ada kerja tugas hakiki lain. Mungkin ada seorang engineer, mungkin ada seorang doktor, mungkin ada seorang lawyer, kan, ada seorang accountant. Anda ada urusan anda waktu bekerja ni. Meeting sana sini, jumpa klien ke, ada proposal nak hantar ke, ataupun ada court case ke kan. So kita tahu ada kekangan, that's why I think ramai juga yang datang jumpa saya untuk laburkan modal mereka, tapi saya tak boleh buat. That's why bila saya jumpa dengan this private mandate service yang yang diberikan oleh Phillip Capital, bagi saya this is apa yang orang cari dan apa yang saya cari dulu sebenarnya dan saya tak jumpa waktu zaman saya. Kalau dah saya jumpa waktu dulu, memang saya dah subscribe awal-awal lah. So saya nak pening-pening. Waktu kerja saya boleh bekerja, mungkin ada sikit modal, mungkin saya nak trade ke apa ke. Ada, tapi yang besar, big chunk of my investment tu saya bagi kat fund manager. Saya nak buat trade sikit-sikit, okey lah. Tapi sebab kalau rugi pun tak banyak, sebab sikit. Berbanding kalau kita ada the whole portfolio kita manage, and then waktu tu kita pula tengah bekerja, ataupun kita masuk site contohnya kan, kita pergi offshore ke, tempat waktu tu tak ada coverage, tak ada line. Waktu tu pula saham kita jatuh. Kan? Ataupun waktu tu lah harga murah, tak sempat kita nak execute kan, sama ada untuk buy ataupun sell. Alright, so ini antara beberapa kelebihan dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qualified portfolio managers to manage the fund. Yang saya mention tadi. Fund manager yang akan uruskan pelaburan saham anda tu adalah seorang licensed fund manager. Dia berlesen dengan Sunjaya Securities. Macam mana nak dapat lesen ni? Anda kena ambil modul 9 dan 10 lah. So that's why siapa yang ada 20 juta tu, boleh inform saya. Nanti saya ambil modul 9 dan 10 dan insyaAllah saya boleh manage lah your investment. 20 juta dan ke atas saja. 100,000 tak boleh, tak cukup. Tak cukup dia minimum requirement dia. So kalau ada 20 juta insyaAllah, sama ada corporate entity ataupun individu yang nak saya manage, boleh. Tapi syaratnya 20 juta ke atas. Alright. So kalau 50,000, 100,000, kita ada private mandate, di bawah Phillip Capital yang akan uruskan untuk anda insyaAllah. So apa lagi kelebihan dia? Yang ketiga, better investment opportunities, meaning better prices or executed trades, dan juga exposure in stock selections. Sebab saya mention tadi, fund manager ni, itulah kerja dia. Ada bila nampak cantik, dia boleh execute, dia masuk bila-bila. Kita mungkin terlepas sebab kita tengah buat kerja kan. Waktu tu harga saham tengah jatuh-jatuh, fundamentally dia okey. Tapi just ada noise lah dekat market ni, ada panic selling dan sebagainya. Kita tak sempat nak execute. So fund manager kalau dia nampak ada opportunity, dia ada better opportunities lah. Dia nak masuk at price yang dia rasa sesuai, dan juga bila nak execute that trades tu, sama ada untuk buy ataupun sell. Kemudian yang keempat adalah portfolio managers can act on available information quickly and efficiently. So maknanya kalau ada any information yang dia dapat dengan lebih cepat, so dia boleh execute dengan lebih pantas. Kita mungkin baca news, contohnya CEO morning brief kan. CEO morning brief tu sebenarnya news yang yesterday. Kita baca hari ni, kita ingatkan benda tu baru nak berlaku, so kita pun masuk lah. Tapi waktu tu orang dah take profit rupanya. So that's why mungkin waktu tu kita rugi. Tapi kalau fund manager, waktu dia news tu keluar, dia dapat on the available information tu dengan quickly, of course dia boleh react dengan lebih pantas. Sebab memang dia depan memang kerja dah, tugas hakiki dia. Benda tu. Kita ni ada tugas hakiki lain. Investment ni supplementary, kita nak kembangkan modal kita. Tapi akhirnya hangus sebab kita tak sempat nak monitor. Alright, so that's why I think this service sangat sesuai untuk anda yang mungkin
ada modal, okey, nak labur, tapi anda tiada masa untuk uruskan. Okey, pertama, anda tak ada masa nak uruskan anda punya saham ni. Sebab saham memang waktu kita tengah bekerja. Kemudian ataupun mungkin orang yang tak ada mungkin tak terlalu mendalam knowledge dia berkenaan dengan pelaburan saham ni. Mungkin tahu ada knowledge sikit tapi mungkin on the surface saja. Dia ada CS account dan sebagainya. Dia dah pergi kelas dan sebagainya, tapi mungkin dia tak sempat nak praktis, tak sempat nak buat ulang kaji. Basically tak ada masa lah. Tak ada masa untuk ulang kaji, nak buat kajian tu. Kemudian mungkin juga dengan knowledge yang baru-baru lagi. Okay, so maybe kalau dengan knowledge yang sedikit, anda akan buat mistake yang lebih banyak. So that is where the private mandates ni come into picture. Yang untuk anda yang tiada masa, okay, dan juga tiada mungkin knowledge yang sedikit dalam pelaburan saham. This is a product ataupun service yang sesuai untuk anda. Okay. So orang yang ada expertise, ada kepakaran, dia ada knowledge dalam pelaburan saham dan ada masa untuk manage, better manage sendiri. Okay, better manage sendiri, because of course dia akan ada opportunity yang lebih banyak lah. Sebab dalam private mandate ni, bila fund manager uruskan saham anda, dia akan ambil kaedah pelaburan yang lebih selamat. Ini dia bukan gamble duit anda. Kalau kita ada modal 50,000, kita mungkin beli 2-3 stocks. 2-3 stok sebab kita nak monitor pun senang, 2-3 stok. Tapi risiko dia kalau 2-3 stok ni jatuh, memang sakit jugalah. Tapi kalau dalam private mandate anda ada modal 50,000 contohnya, fund manager bukan beli 1-2 stok saja. Okay, dia akan pecahkan, dia akan diversify in term of yang pertama sektor. Dia akan masuk mungkin dalam sektor teknologi, dia akan masuk dalam industrial products, mungkin dia akan masuk dalam utilities, financial sikit dan sebagainya. Itu ikut pecahan bergantung kepada anda punya risk profile. So, masa anda nak melabur nanti, kita akan buat assessment based on your punya tolerance kepada risk. Berapa yang anda boleh sanggup? Contoh kalau rugilah, berapa anda boleh tolerate? Okay. Contoh tu antara cara kita nak kaedah dapatkan anda punya risk profile. So daripada situlah fund manager akan bentuk anda punya portfolio. Sebab dia bukan gamble, dia bukan masuk 1-2 stok je. Dia akan pecahkan kepada sektor, dia akan pecahkan kepada dalam sektor tu pun beberapa stocks, beberapa counter ataupun saham lah kita kata, dalam beberapa company. Kemudian juga dia akan percentage dari segi setiap stock, setiap sektor tu juga akan berbeza setiap orang. Sebab dia bergantung, dia akan tailored. Macam anda pergi buat baju lah, anda buat suit. Satu anda pergi dekat Thomas tu, dah siap suit tu semua, so anda punya pilih size lah. Mungkin dia tak nicely suit pada anda. Tapi kalau anda jumpa tailor, anda nak buat suit, so dia akan ukur untuk anda. Anda punya chest berapa, tinggi berapa, labur nak macam mana, nak design butang macam mana, colour apa, dia akan pilih satu-satu untuk anda. Dia tailored based on anda punya tu. Begitu juga dengan private mandate ni, sebenarnya dia dah tailored kepada individu. Dia bukan off the macam unit trust tu, of course lah, unit trust tu satu je. Dia punya contohnya unit trust equity, so dia akan labur equity lah. 80% kena masuk equity. At any time kena maintain 80%. Kemudian kalau di invest kat Malaysia, mungkin dia akan pecahkan beberapa stocks dan sebagainya. Itu macam apa yang dah ready, so kita masuk apa yang ada. Kalau private mandate ni, dia akan tailored khas untuk anda. Dia akan measure anda punya risk, kemudian dia akan create portfolio sesuai untuk anda. So itu antara perbezaan juga ataupun kelainan yang ada di dalam private mandates. Alright. So kita berhenti sampai sini saja untuk hari ini. Alright. So, kepada anda yang nak dapatkan maklumat lebih lanjut dengan lebih pantas, okay, boleh hubungi saya. Sama ada boleh di komen ataupun boleh klik link. Saya akan bagi link insya-Allah untuk kontak saya terlebih terus untuk dapatkan presentation, mendapatkan clarification kalau anda ada soalan ataupun nak dapatkan maklumat lebih lanjut. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi siri ini dari semasa ke semasa untuk bagi kepahaman yang lebih jelas kepada anda yang mungkin ingin mendapatkan ataupun mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan servis ini insya-Allah. Okay, so thank you so much kepada anda yang turut serta pada hari ini, dan juga kepada yang dah share, jutaan terima kasih. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan servis investment saham yang mudah, cara melabur saham yang mudah ini dengan goyang kaki sebenarnya. Anda boleh goyang kaki dan let the fund manager
manage your stocks. Itulah servis yang kita bawakan dan juga kita tawarkan kepada anda. So anda tak payah pening-pening nak beli saham, nak pilih saham, kemudian nak monitor pula lagi kan. It's a hassle sebenarnya. So kepada anda yang tak ada masa dan tak ada knowledge, anda boleh subscribe kepada servis ini. Dan nanti saya akan tunjukkan beberapa kita punya track record so far untuk klien yang dah ada. Alright, so hopefully kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Thank you so much sekali lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.